Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia, Raja Arif. Dan hari ini 10 Muharram 1445 Hijri. Bersama dengan kami berdua, insya-Allah banyak perkongsian menarik akan kami sajikan khas untuk anda semua. Dan semestinya tumpuan diberikan kepada ekonomi madani yang baru saja disempurnakan peluncurannya semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi tumpuan kepada memperkasa rakyat. Sebenarnya bermula dari tahun 1998, Malaysia telah hilang sedikit nilai kompetitif di prasada antarabangsa disebabkan beberapa isu, antaranya kehilangan kepercayaan disebabkan jatuhnya Malaysia dalam Transparency International Index, Corruption Perception Index, di mana kita jatuh sehingga tangga ke-61 pada tahun lalu daripada 27 pada tahun 1998. Jadi semua faktor telah memainkan peranan dalam mencetuskan sedikit hilangnya kepercayaan pada pelaburan di dalam negara ini. Jadi apapun kita perlu beri tumpuan kepada mengembalikan kekuatan Malaysia dari segi pelaburan. Baik, dan semalam, tanya semalam, dan ini kami kongsi kepada anda berkenaan dengan Kerajaan Laksana Dasar Pelaburan mengikut geografi wilayah. Dan Perdana Menteri berkata beliau yakin dengan pelaksanaan dasar itu mampu mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah serta antara negeri maju dan kurang membangun. Ini supaya sejajar dengan kelebihan serta tahap pembangunan setiap wilayah dan misalnya mengukuhkan pembangunan industri hiliran minyak dan gas di Sabah dan Terengganu atau meningkatkan aktiviti nilai tambah elektronik di Kulim dan juga Bayan Lepas. Dan tambahnya juga Lembah Kelang akan terus dibangunkan supaya berdaya saing sebagai antara pusat bandar utama di Asia. Tumpuan akan terus diberikan untuk meningkatkan daya huni Lembah Kelang dan kemampanan bandar supaya mampu berperanan sebagai hub rantau ASEAN bagi syarikat terkemuka. Ini antara beberapa faktor yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 100 perenggan lebih ucapan Yang Amat Berhormat. Jadi kita akan meneliti setiap satu intipati yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat dalam perbincangan kita di studio pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan terus membawa perbincangan untuk membantu anda memahami konsep-konsep yang disebutkan dalam ekonomi madani. Baik, dan seterusnya, ekonomi madani GLC, GLIC pacu pelaburan domestik. Kerajaan komited memacu pelaburan domestik selain menyokong pembangunan vendor tempatan dalam sektor strategik termasuk elektrik dan juga elektronik, ekonomi digital dan aeroangkasa. Komitmen tersebut bakal dipacu oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC seperti diumumkan menerusi kerangka ekonomi madani semalam. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz percaya kerangka itu mampu menjadikan Malaysia antara 12 ekonomi teratas dunia dari segi daya saing dan kerajaan akan fokus kepada pelaburan langsung domestik dan pelaburan langsung asing. DDI juga adalah petunjuk prestasi baru kementerian dan mampu mempamerkan kekuatan pelabur dalam negara. Ya, kita akan melihat setiap satu daripada kementerian yang akan membantu untuk merealisasikan konsep-konsep dalam ekonomi madani. Dan antara berita baik yang diumumkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penjawat awam bakal menerima bantuan khas RM300. Kerajaan terus komited untuk menyelaraskan gaji penjawat awam melihat kepada kemampuan keuangan kerajaan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selepas kajian gaji dan allowance diperincikan, kerajaan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpensyen yang juga termasuk penerima pensyen terbitan, pesara KWSP, pesara-besara pilihan dan belum menerima pensyen serta veteran berpensyen dan veteran tidak berpensyen. Bantuan khas akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam. Okey, dan seterusnya juga berkaitan dengan peranti satelit Starlink pertama diserahkan kepada UiTM. Baik, dan antara perinciannya ia merupakan usaha kerajaan dalam menyelesaikan masalah internet di institusi pengajian tinggi IPT, terutamanya golongan mahasiswa. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menerusi cacatan Facebook berkata, beberapa lokasi di kawasan terpencil juga sedang dikenal pasti untuk dilaksanakan perkhidmatan internet satelit berkenaan. Dan selain itu, inisiatif itu diyakini akan memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati campai internet 5G sekaligus mengubah
kaedah pembelajaran kepada secara dalam talian. Dan seterusnya sedikit berita yang kurang baik. 6 maut angkara taufan Doksuri di Filipina. Angka kematian akibat taufan yang membawa angin kencang dan hujan lebat di utara Filipina meningkat kepada 6 orang. Taufan Doksuri itu membadai pulau utama Luzon semalam dengan menumbangkan banyak pokok, memutuskan bekalan elektrik dan memaksa pemindahan ribuan penduduk daripada komuniti pantai. Inilah antara gambar yang disampaikan oleh para wartawan antarabangsa dalam meninjau keadaan yang begitu dahsyat hasil daripada tiupan angin ribut taufan Doksuri. Baik, itu dia antara paparan berita semalam dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali nanti banyak perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Bahang Pilihan Raya mula terasa. 6 buah kerajaan negeri membubarkan DUN, memberi peluang kepada rakyat bagi membuat pilihan. Kami akan berlintas langsung di lokasi selain temu ramah bersama tetamu di studio juga secara dalam talian. Ikuti hari penamaan calon pada Sabtu 29 Julai 2023. Bersiaran langsung selama 5 jam bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh ikuti perkembangan semasa PRU DUN ke-15 menerusi saluran TV1, berita RTM, MyTV dan aplikasi RTM Play. Bahang Pilihan Raya mula terasa. 6 buah kerajaan negeri membubarkan DUN, memberi peluang kepada rakyat bagi membuat pilihan. Kami akan berlintas langsung di lokasi selain temu ramah bersama tetamu di studio juga secara dalam talian. Ikuti hari penamaan calon pada Sabtu 29 Julai 2023. Bersiaran langsung selama 5 jam bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh ikuti perkembangan semasa PRU DUN ke-15 menerusi saluran TV1, berita RTM, MyTV dan aplikasi RTM Play.
Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya. Kita akan ke Pahang bersama dengan rakan kita DJ Syafiq dan DJ Alin. Maaf, khabar dari negeri ya, Negeri Sembilan. Negeri ni marah dia orang. Kita bersama dengan rakan kita di Negeri Sembilan, Negeri FM telah pun bersedia bersama dengan kita dari sana, DJ Syafiq dan juga DJ Alin. Silakan. Betul lah, orang kata lelaki taman ni memang selalunya handsome kan. Okeylah, ya, kita nak bawakan perkembangan dari Negeri Sembilan. Kalau anda menuju ke selatan menggunakan Lebuhraya Plus terutamanya. Betul. Lama dah tutup R&R kita tu kan. Sebab itu antara R&R yang apa cakap yang terbesar. Menjadi tumpuan. Yang menjadi tumpuan. Kan, semua segala macam kat situ lah. Ya. Ini cerita tentang kawasan rehat dan rawat R&R Seremban Arah Selatan dijangka akan kembali beroperasi sepenuhnya pada Oktober ini dan bakal menjadi R&R pertama yang membangunkan hub pengecasan kenderaan elektrik EV. Ada kereta elektrik tak? Ada. Wow, tak sangka Syafiq ada kereta elektrik. Dan menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, selain menambah baik fasiliti, R&R yang berwajah baru itu dilengkapi dengan 8 pengecas kenderaan elektrik bagi menyokong industri kenderaan elektrik EV di negara ini. Tadi Ali tanya Syafiq ada kereta elektrik. Ada, saya ada yang pakai bateri tu, yang AA, AAA tu. Okey, baik, kita lupakan. Seterusnya, tadi tentang kawasan rehat dan juga rawat R&R Seremban Arah Selatan. Ini perancangan pembinaan Lebuhraya Madani. Nampak tak? Seremban Jempol bakal diluluskan sekiranya keadaan ekonomi baik dalam tempoh setahun. Dan pembinaan Lebuhraya tersebut antara lain dapat menjimatkan masa perjalanan antara Seremban ke Jempol. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan mengemukakan cadangan pelaksanaan Lebuhraya Madani Seremban Jempol pada pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bulan hadapan. Lebuhraya ke Lebuhraya? Biasalah ada keturunan Cina kan memang macam ni. Seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan sedang mengkaji cadangan untuk memberi bantuan sewa rumah kepada pelajar Universiti Pengajian Tinggi Awam IPTA berikutan kos sewa rumah yang tinggi khususnya untuk pelajar IPTA yang tinggal di kawasan bandar. Dan menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, ini susulan keluhan pelajar-pelajar IPTA di Universiti Malaya dalam satu perjumpaan baru-baru ini yang menyatakan terpaksa membayar sewa rumah yang tinggi di samping kos sara hidup yang semakin meningkat. Itu dia ceritanya, perkembangan. Dan satu lagi, kita ingatkan ada beberapa kenyataan siaran media dari Polis Diraja Malaysia yang melibatkan pemberitahuan penutupan jalan dan lalu alternatif sempena penamaan calon esok. Yang ada dengan kita ni melibatkan kawasan di Nilai untuk mereka yang akan ke arah Sepang, Nilai. Ada beberapa lalu alternatif. Dan juga pagi tadi kan Syafiq kita kongsi di Parlimen Jempol juga. Ada 5 dun di Jempol. Jadi ada yang ditutup bermula 6.30 pagi esok. Dan anda boleh dapatkan biasanya dekat Facebook JKR ataupun Pejabat Tanah untuk anda tengok lalu alternatif ke mana diarahkan pengguna jalan raya ni nanti. Betul tu Alin. Dan semalam pertanyaan boleh hubungi Polis Diraja Malaysia ataupun boleh pergi bertanyakan dengan Balai Polis yang berhampiran. Ya. Baik, rasanya itu sahaja yang dapat kita kongsikan untuk seleksi konti bervisual. Ya, apa-apa perkembangan anda boleh juga tengok dekat Facebook kita dekat media sosial Negeri FM Official. Betul. Dan kita doakan juga untuk 6 negeri esok semuanya berjalan dengan lancar, termasuklah anda yang memandu ke utara dan juga selatan. Baik, kepada anda ini Radar Pagi Syafiq dan juga Alin kembali bersama dengan rakan setugas di Samak Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan kita dari Negeri FM dan seterusnya kita akan berehat seketika, Sophie. Betul, kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Madar dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla
dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kelang ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PM bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan beri tumpuan kepada Pahang. Menara Kuantan 188. Kita bersama dengan Datuk Zulkifli yang merupakan pengarah urusan Kuantan 188. Sebelum kita mulakan perbincangan, kenapa ia dinamakan Kuantan 188, Datuk? Ya, Assalamualaikum Terence. Waalaikumsalam. Ketinggian Terence, 188 meter. Jadi ketinggian ini kita cukup unik. Bukan saja nombor itu menarik, tapi sebenarnya kedudukan menara kedua tertinggi di Malaysia ni berada di tepi Sungai Kuantan. Jadi ianya memberikan satu pengalaman indah kerana bukan saja Sungai Kuantan tapi ada hutan bakau yang berusia lebih pada 500 tahun. Cukup unik dan Sungai Kuantan ni ada buaya, ada bumerang dan ia juga menghala ke Laut Cina Selatan. Jadi kalau ke Kuantan mesti pergi ke Kuantan 188 kerana dari situ kita dapat lihat pemandangan yang cukup indah. Ya, macam saya kata Laut Cina Selatan, hutan bakau dan begitu juga Sungai Kuantan. Malah bukan saja itu, ia adalah satu menara yang kini sejak dibuka kembali pada 15 Disember 2021 telah menerima hampir 300,000 pengunjung yang datang. Jadi saya rasa kalau yang belum lagi pergi ke Kuantan mesti pergi ke Kuantan dengan segera. Dengan segera dan satu peluang menanti anda bersempena dengan Pesta Kuantan 188. Jadi kalau pada kali sebelumnya Datuk menerangkan kepada saya hanya melibatkan aktiviti darat, kali ini sampai aktiviti air sekali, jadi dua jenis aktiviti yang berbeza. Boleh Datuk terangkan sedikit tentang Pesta Kuantan yang menanti para kita berkongsi kerana Kuantan 188 dia memberikan 3 pengisian jenama, iaitu dari segi kembara, dari segi keriangan, kembara dan juga teknologi. Jadi untuk itu setiap tahun, ini tahun kedua, kita menyambut keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong di Kuantan 188 pada 29, maknanya besok sampai hari Isnin. Hari Isnin Pahang cuti. Jadi kita ada berbagai acara, bukan saja fun ride dan sebagainya yang ditunjukkan sini, berbagai acara untuk kanak-kanak dan sebagainya. Dan kali pertama kita melakukan sambutan kita ini menggunakan kaedah, menggunakan aktiviti di Sungai Kuantan, iaitu pertandingan perahu naga. Jadi The Royal Pahang Dragon Boat Regatta. Selain daripada itu kita ada juga challenge, ada brand dan kita ada juga fashion show dan semestinya pada hari Isnin malam tu kita ada Pesta Kuantan punya konsert yang akan menampilkan
artis-artis yang cukup terkenal seperti Aming Spring, Santesh, Aisyah Retno, Haris Iskandar, Chakra Khan dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi itu pada hari Isnin malam. Jadi saya harap ramai orang akan datang ke Kuantan mulai esok dan duduklah sampai hari Isnin. Malah bukan saja itu, Terence, kita akan masa konsert itu nanti kita akan membuatkan satu pertunjukan teknologi iaitu menggunakan projection mapping, pemetaan cahaya di Kuantan 188 yang akan menonjolkan teknologi semasa dan terbaru daripada Panasonic dan juga syarikat telekomunikasi Yes 5G. Ini penting kerana kita nakkan supaya rakyat memahami tentang 5G, memahami tentang teknologi yang boleh dibawa dalam dunia moden sekarang ni, dan kita akan membawa ini ke Kuantan. Tapi tak pernah lagi dibuat di Kuantan, dan insya-Allah kita akan memberikan satu kepuasan insya-Allah dan semoga dipermudahkan urusan untuk kita bersama-sama menyambut Hari Keputeraan tuanku berdua. Datuk sudah sebutkan sedikit tentang ada brand, satu acara sampingan yang dinantikan juga. Tapi antara aktiviti-aktiviti lain yang akan diadakan sepanjang tempoh ini melibatkan juga aktiviti sungai, Datuk. Jadi aktiviti sungai ini kita dapati 35 pasukan daripada seluruh negara akan bersama-sama dalam Royal Pahang Dragon Boat Regatta ini, regata perahu naga ini, mendayung dan sebagainya. Jadi bayangkan Sungai Kuantan tu, tapi bukanlah Terence kita sepanjang sungai. Dia hanya kayuhan 400 meter. Tapi walau apa pun, sungai ini akan hidup semula kerana ada aktiviti-aktiviti begini. Itu kita pun kata orang tu tak sabar nanti. Saya pun tak sabar sebab saya orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni pun ada dia punya Dragon Boat Race betul, sendiri. Betul, jadi betul. Ia merupakan satu daripada intipati masyarakat kita. Jadi untuk Dragon Boat Regatta ni, Datuk, berapa kategori yang akan dipertandingkan nanti? Okey, kita ada kategori untuk terbuka pahang dan kita juga ada kategori untuk tertutup pahang. Jadi untuk itu juga kita dapat bantuan dan sokongan daripada pihak teknikal, bukan saja di Pahang tetapi juga daripada Pulau Pinang. Dan kita telah bawakan bot-bot tu daripada Pulau Pinang, telah sampai dan semalam tengok mereka berlatih kan. Memang menariklah sebab apa, dengan orang pukul gendangnya kan, dengan pendayung-pendayung lepas tu di belakang. Jadi ada satu kerja pasukan. Jadi saya rasa Terence lebih biasa tengok kan. Biasa tengok. Mungkin tengah pun biasa terlibat. Terlibat masa kecil. Sekarang ni dah tak larat. Dan mungkin setakat pukul gendang tu larat kot. Mendayung tu saya rasa wah itu memang kena ada brand. Cerita tentang ada brand ni pula, Datuk, apakah konsep pertandingan ada brand ni? Dia begini, dia untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang seni dan budaya. Jadi kita buatkan Kuantan 188 Challenge Ada Brand yang menawarkan hadiah cukup menarik, Terence. Tempat pertama RM5,000, tempat kedua RM3,000 dan seterusnya RM2,000. Jadi ini untuk mencungkil bakat menyanyi, bakat lakonan, nak buat magic ke, nak spin basikal ke, nak ada persembahan kumpulan ke. Jadi ini menggalakkan generasi muda tunjuk bakat. Dan selain pada itu juga kami terima hampir 50 penyertaan online dan 12 telah pun dikenal pasti untuk peringkat akhir. Jadi saya ingat macam-macam lah bakat akan keluar. Rakyat Malaysia ni terutamanya rakyat Pahang, dia banyak bakat. Jadi kita nak tunjulkan ini kan. Untuk kita nantikan bersama siapakah yang akan menang acara Kemuncak Ada Brand. Dan bagi Kuantan 188 Challenge Ada Brand ni, apa hadiah dia nanti adalah RM5,000 ya. Banyak tu. RM5,000 kan. Wow. Jadi kita nantikan bersama siapakah yang akan membawa pulang gelaran Johan Ada Brand. Apakah harapan Datuk untuk acara Pesta Kuantan 188 ini? Harapan kami ialah tahun ini insya-Allah kita dapat pecah rekod lah, sebab tahun lepas 12,000 orang hadir. Tahun ini rasanya 20,000 orang insya-Allah. Dan saya juga memberikan harapan pada satu pertunjukan fashion yang akan kita adakan. Kerana di Pahang ada universiti macam Wydad University, University College Yayasan Pahang yang ada fakulti-fakulti fashion. Jadi untuk tahun ini dengan Kuantan 188 Fashion Extravaganza, ia akan menampilkan bukan saja daripada penuntut universiti ini, malah kita bawa juga pereka fashion daripada Los Angeles yang akan menunjukkan fashion bagaimana menggunakan daripada bahan-bahan kita semula. Dan begitu juga fashion designer seperti Calvin Tu dan juga Bui Jean yang mana akan menampilkan, dan juga seorang
Satu lagi ialah di Kuantan ada designer Baikis iaitu bawal eksklusif yang memang beroperasi di Kuantan yang cukup kreatif dan mereka juga akan bersama. Jadi pertunjukan fashion ini menariklah, cukup menarik. Jadi semua ini akan disajikan kepada anda bersempena dengan Pesta Kuantan 188. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan seluruh warga Kuantan 188 menyambut acara yang istimewa ini. Mungkin Datuk sekali lagi ada sebarang pautan di media sosial atau apa-apa untuk mereka melihat dulu acara, susun atur apa yang akan berlaku sepanjang tempoh pesta ini. Boleh saja ke website kuantan188.com.my dan yang paling penting tu Terence, di Kuantan ni macam-macam makanan. Patin, tempoyak dan sebagainya. Saya kalau nak nyatakan banyak kan dengan satanya dan sebagainya, datanglah ke Kuantan menjamu selera sambil menghiburkan hati bersama keluarga di hujung minggu ini. Dan kebetulan hari Isnin cutilah di Pahang, tapi ambillah cuti hari Isnin bersama kita di Kuantan. Cuti peristiwa. Sebab nak berpesta di Kuantan 188. Sebab kita bersama dengan Tourism Pahang supaya menjadikan acara ini setiap tahun bila hujung Julai orang datang ke Kuantan Pahang. Jadi banyak sokongan yang diberikan oleh Majlis Bandaraya Kuantan dan juga Tourism Pahang untuk acara ini. Dan agensi-agensi yang terlibat di sungai banyak. Kan? Maritime, Polis Marine, Jabatan Laut, APMN dan sebagainya. Bomba dan penyelamat dan Angkatan Tentera pun sama. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Zul kerana sudi bersama kami dalam Sarapan Pagi Malaysia untuk membawa Pesta Kuantan 188 ini kepada para penonton kami. Jadi jangan lepaskan peluang pada anda yang berada di Kuantan ataupun yang berada di Kuala Lumpur yang ingin berhujung minggu bersama sisi keluarga. Ini adalah peluang yang cukup baik untuk anda beramah mesra dengan warga Kuantan 188 dan juga berpesta bersama-sama bersempena dengan acara keputeraan Duli Tuanku. Jadi dengan itu kita akan bersama dengan rakan kita Firdaus yang telah pun bersedia untuk membawa laporan dari Kedah. Ada perbezaan atau tidak di antara lobster yang kita sering kali dapat lihat dari laut dan lobster dalam kolam? Ya, ada perbezaan tak? Kita bersama dengan Firdaus untuk mendapat jawapannya. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri di sana, dan ketika ini saya berada di Pusat Pembiakan dan Aquakultur Udang Kara ataupun lebih dikenali lobster di Pendang ini, di mana belakang saya ini ada 16 kolam udang ataupun lobster ini dan juga 4 kolam simen iaitu yang juga lobster yang diternak di sini. Ketika ini saya bersama dengan pemiliknya iaitu Muhammad Firdaus Osman. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimana dengan timbulnya idea untuk membela lobster di dalam kolam udang kara dan juga di tanah dan simen ini? Okey, untuk permulaan dia, pada permulaan tahun 2017 saya mendapat satu idea untuk menternak spesies udang yang baru iaitu spesies udang daripada Australia sendiri. Kemudian saya start tu di sebelah rumah lah. Masa tu saya buat lebih kurang dalam 24 kolam simen dulu. Kemudian di sini saya buat kajian bagaimana untuk mengkomersialkan udang kara air tawar ni di Malaysia. Kemudian pada tahun 2020, 13 April, saya mendaftarkan syarikat Arbah Sdn Bhd, iaitu lebih kurang masa PKP lah time tu. Kita developkan tempat pusat pembenihan dan juga pusat penternakan udang kara secara komersial. So di sini kita ada lebih kurang 1296 untuk inkubator punya iaitu pusat pembenihan, dan juga kita ada 15 kolam nursery, kolam asuhan, dan juga 38 kolam grower untuk udang kara. Baik, mungkin cabaran itu membela kolam membela udang kara atau lobster ini bagaimana? Okey, untuk cabaran dalam bidang aquaculture ni ia sangatlah tough lah pada saya. Terutamanya ia adalah spesies yang di luar, bukan spesies Malaysia lah kita kata. Pada permulaan kita mula dan kita cuba tunekan untuk hidupan itu boleh hidup di Malaysia sendiri. Jadi dengan cabaran seperti kualiti air, dengan cabaran seperti suhu yang berubah,
dan juga untuk mendapatkan broodstock ataupun induk yang berkualiti pun kita terpaksa melalui cabaran satu stage ke satu stage. Tetapi cabaran ini kita ambil sebagai satu pembelajaran dalam bidang aquaculture, dan saya telah develop tim-tim saya sendiri, dan alhamdulillah kita ada seorang researcher juga di sini untuk mendalami spesies ini sendiri di lab kita sendirilah. Jadi mungkin kita melihat mungkin akan dipasarkan di mana tu? Okey, kalau untuk pasaran ni memang alhamdulillah kita sudah mendapat permintaan daripada negara jiran kita seperti Singapura dan juga Hong Kong. Dan juga untuk local market pun kita akan cater, insya-Allah kita sedang buat satu produk end product iaitu perap kita sendiri, dan juga akan dipasarkan di restoran kita sendiri, insya-Allah. Ya, itu dah penerangan oleh pemilik Arbah di Pendang yang menjaga dan menternak udang kara atau lobster di sini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri di sana. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor di Kedah, dan seterusnya kita beralih ke SPM sana sini, dan antara perinciannya untuk kali ini, animasi Malaysia pertama menang anugerah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengucapkan tahniah kepada pengarah filem animasi pendek Horologis Jared Lee yang memenangi anugerah animasi terbaik di Festival Comic Con San Diego di Amerika Syarikat. Fahmi menerusi hantaran di Facebook berkata kemenangan itu merupakan pencapaian besar untuk industri animasi negara, memandangkan ia filem animasi Malaysia pertama memenangi anugerah itu. Tambahnya seluruh warga KKD amat berbangga atas pencapaian tersebut selepas memanfaatkan geran daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Sementara itu, Lee menerusi hantaran di Instagram menzahirkan penghargaan buat MDEC dan Finas yang menyumbang kepada kejayaan itu. Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-34 Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke perasmian Persidangan Perwakilan Kebangsaan ke-34 Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia PPKM 2023. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad dan Presiden PPKM Tan Sri Wan Mahmud Pawan Teh berucap pada majlis tersebut. Datuk Seri Sarani berkata penjawat awam adalah antara kelompok insan yang terlatih dari segi mental, spiritual, fizikal dan kepimpinan. Segala ilmu, kemahiran dan pengalaman ini menjadi aset penting dan bernilai apabila menempuhi dunia persaraan. Mereka boleh bersama-sama membantu dan memberikan sumbangan melalui pembabitian bersama dalam menjayakan Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030. Majlis Perbandaran Kelang bakal dinaik taraf status bandaraya. Majlis Perbandaran Kelang bakal dinaik taraf kepada status bandaraya. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata Kabinet setuju dan lulus cadangan Kerajaan Persekutuan itu dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Selaras pengumuman itu, Kementerian turut meluluskan 21 projek berjumlah RM5 juta. Kempen Keselamatan Sungai Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka mempertingkat kesiapsiagaan anggota Pasukan Tindakan Kecemasan ERT bagi menepani sebarang insiden di sepanjang sungai. ERT yang dianggotai 20 individu terlatih digerakkan bagi memberi bantuan awal kepada mangsa terlibat sementara menunggu ketibaan pihak penyelamat seperti bomba. 9 daripada mewakili sijil penyelamat nyawa antarabangsa. Langkah itu juga sebagai persediaan Tahun Melawat Melaka 2024. Baik, itu dia berkenaan dengan SPM sana sini, dan seterusnya kami sajikan kepada anda berkenaan dengan satu bingkisan menarik berkenaan cendawan perubatan. Silakan. Jadi tarikan pelancong dalam dan luar negara seperti Singapura, Kanofarm tidak sekadar penempatan namun juga ia menjadi lokasi penyelidikan cendawan pelbagai jenis bagi tujuan perubatan. Sebuah galeri jualan dan ruang khas bagi menunjukkan perkembangan cendawan turut terdapat di sini. Pelancong yang hadir tidak hanya melancong namun dapat membeli produk berasaskan cendawan dan belajar mengenai khasiat cendawan terutama dari sudut perubatan.
So selain daripada penanaman cendawan ni, kita juga ada satu unit untuk pelancongan. So pasal kita rasa banyak orang yang nak tahu macam mana nak tanam cendawan, dia nak tengok. Sebelum dia nak makan tu, dia nak faham macam mana tanam. Kami meneruskan perjalanan kira-kira 6 km lagi bagi melihat sendiri proses penanaman cendawan di kawasan seluas 40 hektar. Cendawan seperti lingzhi mushroom, abalone cendawan, monkey mushroom head, black jelly mushroom atau lebih dikenali sebagai telinga kera turut terdapat di sini. Menjadi pembekal ke hypermarket seluruh negara, Cik Poh Guat memasarkan kira-kira 2,000 kilogram cendawan segar setiap hari. Hari lebih kurang ada 2 tan, 2,000 kilo. Ya, untuk dihantar ke pasaran setiap hari non-stop lah. Pasal ini cendawan kan dia perishable. Dia tak boleh macam simpan lama-lama. So kena tiap hari kita kena kerja kuat lah. Pasal cendawan ni dia macam tanam sayur kan. Tiap hari kena petik, kena jaga, kena siram apa semua. So kerja itu memang tilis lah, banyak kerja. Sebagai penyelidik, beliau mempunyai kepakaran dalam membiak cendawan yang sukar didapati dan menyediakan persekitaran yang sesuai mengikut jenis-jenis cendawan yang ditanam. Khasiat cendawan secara umumnya telah dikenali ramai, namun bagi tujuan perubatan, ia masih baru di pasaran. Bagaimanapun, kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan memberikan ruang kepada Poh Guat bagi penulisan artikel perubatan berasaskan produk cendawan dan faedahnya dalam membantu merawat pesakit. So sekarang kita banyak tumpukan penyelidikan dalam cendawan. Tetapi dia punya research dia bukan takat nutrition sahaja. Dia sudah meningkat kepada perubatan. Macam kita ada sejenis cendawan panggil cendawan bunga kobis. Ya, ada orang panggil dia cendawan monkey head. Itu memang kita banyak publication research untuk nerve growth factors. Dia boleh promote kita punya nerve cell untuk extension of neurite, then dia boleh sampai prevention of Alzheimer, Parkinson dengan depression. Seperti kalau macam oyster mushroom, ada research yang kita publish dengan university kan on diabetes, anti-diabetic. Sekarang dalam Gano Farm ni kita ada tanam banyak jenis cendawan. So selain daripada yang edible mushroom yang untuk sayur-sayuran kita masak tu, kita tanam juga cendawan perubatan. So macam Ganoderma. Ganoderma kita tak masak macam tu makan kan. Kita rebus air dia, kita spray dry, kita buat kapsul. Okay? So lepas tu kita ada tiger beak mushroom, cendawan susu rimau. Yang sekarang famous pasal COVID. So memang dia bagus untuk batuk, selesema, demam tu memang bagus. Produk-produk tersebut boleh didapati di Gano Farm Homestay, kira-kira 2 minit perjalanan dari Pekan Tanjung Sepat. Kembali bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia dan seterusnya kita bawakan satu lagi karnival. Kalau tadi Pesta Kuantan 188, kali ini pula. Betul. Dan kali ini kami nak kongsi pada anda berkenaan dengan Kembara Riuh edisi Selangor. Dekat je kan dengan kita. Okey. Dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Puan Zainariah Johari, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative Venture. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi edisi Selangor, maksud sudah ada beberapa edisi sebelum ini ke? Akan ada lebih banyak edisi ke?
macam mana? Okey, dia akan ada. Jadi Selangor ni kita bermula di Kuala Kubu Baru. Ya, jadi di Fraser Valley. Hari inilah petang ni sampai hari Ahad. Ya. Okey. Dan untuk kali ini apa antara acara-acara yang akan diadakan? Okey. Selalunya Kembara Rio ni buat pertamanya dia sebenarnya dilakukan sebab kita nak menggalakkan, kita nak promote, kita nak menambahkan awareness pada rakyat Malaysia secara keseluruhan tentang kita punya creative industry. Jadi secara spesifiknya untuk di Selangor kita ada banyak food vendor, kita ada local act. Local act sebab kita nak menggalakkan, memberi peluang, memberi platform kepada seni-seni bakat tempatan kita untuk mempamerkan bakat, mempamerkan produk. So food, produk, hiburan, ya, untuk keluarga dan semua profil. Ya. Jadi apakah antara big name ataupun nama-nama besar yang terlibat dalam carnival? Okey, saya nak kata datang untuk kejutan. Tapi saya rasa saya kena letak carrot sikit sebab nak pancing. Kena kejutkan. Untuk hari ini kita ada kumpulan dolar. Di samping itu ada lagi names untuk hari ini. Untuk besok act besar kami adalah kumpulan hujan. Dan untuk hari Ahad adalah Dato' M. Nasir. Jadi di samping 3 nama besar ni ada juga yang banyak kumpulan-kumpulan yang sedang bangun sekarang ni. Ya. Dan yang paling best kan bila Kembara Rio ni dia ada banyak lokasi untuk kita ambil gambar yang cantik. Betul. Itu antara yang menarik je lah Puan kan. Yes, betul. Jadi untuk kali ini apa antara tema yang akan diangkat untuk kali ini? So sebab lokasi kita di Kuala Kubu Baru, Fraser Valley. So kita nak mewawarkan the greenery sebab kita tepi tasik, kita ada bagi, jadi dia sesuai untuk keluarga, anak-anak dan juga ada glamping. So kalau yang macam feeling nak pergi staycation tu datang duduk di sana, boleh juga ada homestay. Dan di samping itu kita boleh menaikkan juga menjana ekonomi untuk mereka di KKB juga. So KKB kan popular. So saya rasa dia akan good, clean, fun untuk kita semua. And it's time kan kita selalu perlukan benda ni untuk feed our soul. Gitu. Ini more ways than one sebab outdoor kan. Di udara yang segar dan pemandangan yang indah. Jadi untuk mereka yang berminat bagaimana untuk terlibat sama? Adakah mereka perlu mendaftar ataupun datang je? Okey. Konsert kami percuma. Right? Nombor satu dia percuma. So sila beramai-ramai datang je, make yourself at home. Dan juga kita ada masuk kepada website kami. Kami ada menyediakan pengangkutan sebenarnya. 2 kali satu hari. Jadi kita akan gerak daripada KL Central. Dan dalam tu ada detail dan juga time untuk bergerak. Jadi bukan saja kami memudahkan, bukan saja kami menjemput, tapi kami sediakan pedati untuk kemari. Macam tu. Pedati, chariot lah. Ya, the chariot. Chariot of fire. So we're on fire, semangat. Sebab sebenarnya saya nak cakap yang Rio ni secara rata, ya, kita menggalakkan, kita memberi peluang kepada industri kreatif kita, ekonomi jingga kita, ekonomi madani kita untuk memberi peluang kepada mereka, marketplace, audience. Jadi arts adalah sesuatu yang experiential. Ya, jadi kita nak kena datang untuk merasalah, kena ada roh bila datang tu. Experiential in more ways than one. Makanan pun kreatif juga. Ya. So be surprised dengan Malaysia ni suka makan kan? So bila kita sebut makan tu like nanti ramailah yang akan there'll be other surprises. Menu pun saya tak ingat dah sebab banyak. Jadi sila datang ke Ya, kalau dulu pisang goreng cheese tu dah kira biasa dah. Sekarang ni dia orang macam-macam lagi. Macam-macam lagi. Pisang goreng terbalik cheese. Terbalik. Saya rasa some of the menu entahkan masa dia orang pergi tu dia orang discover. Okay, jom kita try ni, jom. And then Malaysian very daring. Very berani. So artistically kita punya selera makan pun encouraging. I put the full stop at pisang goreng wasabi. Ada ke? Ada. Tapi pernah try ke? Saya kurang galakkan cubalah. Okey. Aku je dengar. Berdesing telinga. Berdesing. Okey, itu antara keunikan dan kelebihan je lah. Kalau datang tu macam-macam makanan yang kita boleh merasainya kan, pengalaman untuk berada di lokasi untuk konon-konon macam healing lah juga kan. Betul. Okay. Sangat betul. Dan antara yang lain juga Kembara Rio ni menjadi orang kata memegang tanggungjawab untuk memperkenalkan jugalah artis-artis tempatan. Dan ramai sebenarnya artis-artis yang
yang telah pun bersama dengan Kembara Rio. Betul. Dan kali ini juga akan menampilkan ramai juga artis selain tadi kita ada Dola, mungkin ada lagi lain yang akan bersama? Saya rasa saya sampai situ je. Sampai situ je. Saya rasa nama Dola, Hujan and Dr. M. Nasir ni dah quite big enough. Tapi indie band ramai. And juga saya nak tekankan sejak Rio as a general dilancarkan pada 2017. Ini edisi ini Rio ke-37 sebenarnya, 37. Dan kita dah lebih daripada 500,000 pengunjung. Dan saya rasa dah at least 83,000 penggiat dah dapat peluang dari segi makanan, dari segi artis kita. And music as a general pun unfortunately data kita cuma 2016 lah dari Pricewaterhouse. I think dia dah menjana dalam 6.1 billion dari segi pendapatan. Jadi saya harap nanti kami ada peluang untuk compile sebab data is the new oil. Jadi dalam kita berhibur kita kena ada substance, kita kena ada content. Betul. Dan apa kita punya future plan untuk membawa Rio ni supaya Rio yang berisilah. Betul. Ini adalah tujuan My Creative Ventures juga untuk membawa arts tu mendekati rakyat dan mengajak rakyat untuk terlibat sama dalam industri kreatif. Betul. Jadi adakah program-program perintis untuk membantu upstarts, golongan yang ingin mencuba bakat dan sebagainya terlibat sama di Carnival Rio? Memang My Creative Venture adalah di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi Rio ni dibawa oleh KKD melalui My Creative Venture. Dan kadang-kadang kita tak tahu bila talking about upstart, all the new band baru ni, you never know bila kita ada peluang untuk jumpa new talent sebab banyak worldwide pun kadang-kadang there are names negara jiran kita yang menjumpai bakat-bakat baru melalui program sedemikian. Jadi itu adalah salah satu harapan kami dan hopefully kita akan dapat mencungkil bakat dan pada masa yang sama raising awareness dan apresiasi supaya Malaysia ni sayang dekat kita punya creative space. Betul. Sense of belonging. Oh my God, itu Malaysian, saya Malaysian, like hebatnya kita melalui seni sebab kita kadang-kadang jarang dapat perhatian kan. Jadi kita kena mencuba sebaik mungkin. Menghargai kesempatan ini yang ada kan. Selagi ada peluang kita ambil kesempatan. Nak cakap tentang immersive experience, inilah dia. Anda bukan saja dapat berkonsert dengan rakan-rakan ataupun sisi keluarga tapi juga dapat berglamping, mencuba makanan dan sebagainya. Jadi semuanya kreatif. Kita ada, and it's all about the gram too, so you can take as many pictures as you want. Banyak tempat-tempat yang menarik. Pastinya pemandangan yang cantik disediakan juga oleh Rio. Jadi pastikan anda sisi keluarga tidak ketinggalan. Jika tidak ingin pergi jauh, dekat pun ada di Selangor. Di Selangor je kali ni kan. Tak payah pergi jauh-jauh. Jadi Puan mungkin boleh wawarkan sekali lagi untuk orang ramai turutkan hadirkan diri bersama dengan keluarga untuk kita take 5 kejap lah daripada rutin harian kita kan. So tapi kalau nak pergi jauh, ni nak try juga Nur Celah ni. Kalau nak pergi jauh, kami akan berada di Pulau Pinang minggu depan. Balik kampung, Terence. Di Juro City, Juro Auto City di Pulau Pinang. Tapi untuk hari ini hingga ke hari Ahad, saya ingin menjemput kami, My Creative Venture dan juga KKD ingin dan menjemput Malaysian at large untuk ke Fraser Valley di Kuala Kubu Baru. Hari ini kita mula pukul 4, kita habis pukul 10. Besok kita mula pukul 9, kita habis pukul 10. 10 to 10 hari kedua, hari ketiga dan datang enjoy makanan kita, halwa telinga kita, enjoy the buggy ride, tasik. Jangan lupa jaga kebersihan dan gunakan plastik dengan berhemah. Itu dia pesan kami, jaga environment Better bawa beg sendirilah. Betul. And clear your own garbage gitu. Kan. Okey, itu dia. Jadi para penonton semua jangan lupa untuk hadirkan diri anda, bawa keluarga. Terence pun mungkin boleh pergilah kejap. Mungkin boleh pergilah. Kalau ada kesempatan saya akan cuba sebab berglamping ni saya kurang sebenarnya. Tak pernah. Tak pernah. Itu dia. Boleh try lah. Boleh try lah. Pertama kali di KKB. Always the first time for everything ada. Kan. Okey, terima kasih kami ucapkan
ucapkan kepada Puan Zainariah Johari merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative Venture. Terima kasih banyak Puan. Sama-sama dan datang sekali ya. InsyaAllah. Itu dia. Okey. Dan seterusnya. Kita kembali ke Pahang lepas ni. Dah banyak kali lah kita ke Pahang. Yadim Pahang meneruskan dakwah kepada semua golongan. Kita bersama dengan Ayu yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan. Baik, cerita pagi dari Pahang hari ini saya bawakan kepada anda mengenai Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di negeri Pahang. Baik, untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah pengarah Yadim negeri Pahang, Ustaz Alwi Muda. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Baik Ustaz, Yadim di bawah merupakan NGO di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi mungkin apakah peranan Yadim itu sendiri khususnya di negeri Pahang? Terima kasih kepada Ayu. Sebenarnya kalau Yadim di Pahang ni kita mengambil menjayakan misi visi daripada Yadim Pusat lah, ya. Jadi kalau kita tengok kepada apakah misi Yadim ni, misi Yadim ni ialah menyebarluas kegiatan dakwah, menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Maknanya Yadim Pahang dia akan menjayakan kita kata hasrat misi Yadim Pusat lah. Sebab itu dalam aktiviti kita di Pahang ini kita lakukan aktiviti kebajikan, ya, kebajikan, kemudian pendidikan dan sosial lah. Jadi sebab tu kita terlibat dalam banyak aspek lah, banyak dan aktiviti kita sebenarnya di Yadim Pahang ini kita menumpukan kepada beberapa signature lah, ya. Ada 7 signature, tapi di antara signature yang utama ialah Yadim Peduli. Maknanya kita mengambil aspek kepedulian tentang masyarakat kan. Kemudian yang kedua Yadim Maya. Yadim Maya ni ialah kita mengadakan program secara langsung melalui live sebagainya, dan kita melibatkan tokoh-tokoh di negeri Pahang khususnya untuk memberikan pandangan berkaitan dengan dakwah, pendidikan sosial dan bagaimana nak menyelesaikan masalah umat. Dan juga bukan setakat itu, kami juga di Yadim Pahang ini berusaha untuk mewujudkan kita kata hubungan, ya, kerjasama dengan NGO, dengan kita kata dengan masjid, dengan jabatan-jabatan kerajaan, supaya hasrat kita nak menyebarluaskan dakwah itu dapat dijayakan. Jadi saya dipahamkan hari ini di belakang saya ini ketika ini ialah program bersama pemimpin muda. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan penonton di SPM pada pagi ini mengenai pemimpin-pemimpin muda di Felda Bukit Go ini. Baik, berkaitan program hari ini adalah program yang kita cuba dedahkan pemimpin muda, iaitu daripada pengawas, ketua tingkatan, ya, tentang apa perlunya seorang pemimpin, bagaimana nak jadi pemimpin yang berjaya, ya. Jadi program pagi ini kita libatkan seramai 100 orang pelajar daripada 4 buah sekolah di sekitar ni lah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Go, Sekolah Menengah Agama Al-Ma'arif, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sagu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lebih. 4 buah sekolah ini, dan kita juga melibatkan beberapa orang guru lah, guru pengiring daripada sekolah ini. Dan program ini akan diresmi penutup oleh Tuan Pengarah Pendidikan Pahang. Ya. Dan katanya pada 2 Ogos ini akan ada perasmian pejabat Yadim itu sendiri di negeri Pahang. Okey, ya memang betul 2 bulan Ogos ini kita akan adakan majlis peresmian pejabat Yadim negeri Pahang. Ia akan diresmikan oleh Yang Pertua Yadim Pusat, iaitu Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, dan turut disertai oleh ucapan daripada CEO Yadim Pusat, iaitu Ustaz Zamri Zainal Abidin, di pejabat lah, ya. Yang mana kerana
Pejabat Yadi Pahang sebenarnya belum lagi diresmikan, diresmikan dan kita akan resmikan pada 2 bulan ini. Dan sebelum itu di pagi kita akan adakan satu program ramah mesra NGO Madani seluruh negeri Pahang, dan kita anggarkan dalam 300 orang peserta akan turut serta. Program ini kita akan adakan di BCIC Lounge di Indah Kota. Dan satu yang menarik dalam program pada ramah mesra NGO ni ialah kita adakan satu ucap utama daripada CEO sendiri, Ustaz Zamri Zambidin, membicarakan tentang Malaysia Madani dalam kelestarian dakwah dan gerakan dakwah. Kemudian kita adakan forum. Forum ni forum membincangkan tentang peradaban dalam Malaysia Madani yang independennya orang-orang yang kita kata berkaliber lah. Antaranya Ustaz Fawaz Datuk Fazino. Kemudian yang keduanya ialah Ustaz Datuk Rashidi Jamil Al-Rashid, dan yang ketiganya ialah Alpa. Alpa ni ialah ahli lembaga kata-kata pengarah Yadim sendiri, iaitu Datuk Dr. Halizah Siraj yang akan turut serta dalam sebagai ahli panel lah, dan akhirnya ditutup oleh YDP sendiri. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, baik, sekian laporan dari Pahang. Kembali ke studio, silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan iaitu Ayu di atas perincian tersebut. Dan seterusnya kita nak berkongsi pada anda semua berkenaan dengan menakluki Gunung K2, merupakan gunung kedua tertinggi di dunia. Dan Alhamdulillah selama 25 tahun impian di Semai akhirnya mencapai kejayaan. Jom sama-sama kita saksikan. Ramai orang tahu tentang Gunung Everest, gunung yang tertinggi di dunia. Tapi adakah anda tahu tentang Gunung K2? Gunung K2 ialah gunung yang kedua tertinggi di dunia dan terkenal sebagai gunung yang paling sukar didaki di dunia. Dan saya akan menjadi rakyat Malaysia pertama mendaki Gunung K2. Ya, itu dia, tahniah sekali lagi kita ucapkan kerana Muhammad Hafiz telah pun berjaya untuk meletakkan bendera Malaysia di gunung tertinggi kedua iaitu K2. Dan seterusnya kita ingin berbicara selanjutnya berkenaan dengan perkara ini, tetapi kita bersama dengan Tuan Rozaimi Muhammad Said, merupakan pengurus Zero TO 8000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Gembira sebenarnya. Okey, jadi mungkin boleh kongsikanlah sebagai pengurus Zero TO 8000 kalau betul saya sebutnya. Jadi mungkin boleh kongsi Zero to 8,000. Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kalau kita baca kisah Hafiz sendiri, banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang dilalui ketika ingin mencapai ke puncak tersebut. Antara faktor utama adalah faktor cuaca sendiri dan juga dari segi dana sebagainya. Jadi sebagai permulaannya, impian selama 25 tahun, akhirnya Muhammad Hafiz berjaya untuk mencapai cita-cita ataupun impian beliau sendiri. Mungkin boleh kongsikan orang kata wakil lah daripada pengurusnya. Silakan. Okey, pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada Sahabat Indonesia kerana menjemput Zero 8000 untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan sahabat saya Muhammad Hafiz Bachok semalam. Dan Alhamdulillah impian ini disemai selama 25 tahun. Okey, sejak tahun 1998 selepas kejayaan pasukan Everest, Kerajaan Pertama Malaysia menghantar pasukan ke Everest tahun 1997. Dan dengan tekad yang teguh, beliau memperbanyakkan ilmu, menimba pengalaman selama 25 tahun panjat gunung sana panjat gunung sini, berbekalkan satu tekad yang begitu kuat dan banyak cabaran yang beliau lalui, terutama dari segi kewangan ya. Sebab untuk mendaki gunung K2 ni beliau tidak boleh pergi ke K2 saja, beliau perlu pergi ke gunung-gunung lain untuk mendapatkan pengalaman untuk biasanya gunung-gunung yang beraltitude tinggi. Dan kos keseluruhan termasuklah latihan, peralatan dan juga gunung-gunung lain yang beliau terpaksa yang perlu naik sebelum ke K2 menyelam belanja sehingga RM500,000. Dan beliau menubuhkan Zero to 8000 ini pada Disember 2021 dengan matlamat untuk memupuk semangat Malaysia berdikari. Beliau ingin membuktikan kepada rakyat Malaysia yang
jika rakyat Malaysia ini mempunyai satu impian, satu matlamat yang ingin dicapai, mereka perlu berani untuk mengambil tindakan, untuk mengambil risiko, buat apa yang termampu untuk mencapai impian mereka tanpa mengharapkan bantuan daripada mana-mana pihak. Dan memang untuk mendapatkan RM500,000 ini sesuatu yang mencabar, maka Zero to 8,000 dilancarkan dan kami menjual pelbagai merchandise. Yang anda tengok ni, topi version K2 dan ini hoodie yang saya pakai. Banyak t-shirt yang kita jual, postcard dan juga trip-trip naik gunung di luar negara yang kami anjurkan untuk mengumpul dana. Dan sebahagian besar daripada dana itu kumpul datangnya daripada hasil penjualan rumah Hafiz sendiri. Okey, beliau dan isteri menjual rumah untuk K2 mak saya. Saya sebab sikit Pak ni. Okay. Dan apabila beliau sampai ke base camp, perjalanan dari Skardu ke base camp mengambil masa 8 hari dan setibanya di base camp cuaca sangat-sangat tidak baik, tidak menentu dan menyebabkan beliau, saya boleh kata tersadai di base camp selama hampir 2 minggu. Okey, sebelum beliau dapat melakukan rotation. So bayangkan 2 minggu duduk di base camp yang tidak ada apa-apa. Okey, jadi selama hampir 2 minggu beliau di sana. Tapi beliau banyak menulis buku sebenarnya. Beliau sekarang dalam proses untuk menulis buku dan so beliau mengambil peluang 2 minggu di base camp tu untuk menulis buku dan sambil menunggu cuaca elok. Dan sepatutnya mereka membuat 2 rotation. Rotation ini adalah proses untuk acclimatize ataupun untuk menyesuaikan diri dengan keadaan high altitude di gunung tersebut, tetapi disebabkan cuaca yang tidak baik, maka rotation tersebut hanya dapat dilakukan sekali saja dan sehinggalah 22 hari bulan Julai baru ni beliau dibenarkan daripada lain dibenarkan untuk membuat summit attempt dan semalam akhirnya beliau berjaya. Okey, dan akhir sekali mungkin ada kata-kata semangatlah dan juga bagi menghargailah segala pengorbanan yang dilakukan oleh Hafiz sendiri kan. Jadi mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada Hafiz. Okey, sebenarnya tadi saya dapat mesej dengan dia sekejap. Dan sebenarnya saya dah beritahu dia yang hari ini saya akan bersiaran di Selamat Pagi Malaysia dan beliau sangat teruja. Beliau ingin menyampaikan rasa terharunya, rasa bangganya, rasa kita dengan rendah diri menyatakan segala rasa terima kasih kepada semua pihak yang menyokong beliau selama ini. Okey, beliau juga ingin menyampaikan salam kasih sayang daripada Gunung K2 dan beliau ingin menanam semangat Malaysia berdikari. Sebenarnya kita di Zero to 8,000 kita menggunakan 2 hashtag, iaitu semangat membara dan juga Malaysia berdikari. Dan Malaysia berdikari ini bermaksud kita hendakkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang berani berdikari untuk mencapai cita-cita dan impian mereka, tidak kisahlah sama ada kecil ataupun besar. Dan beliau telah berjaya membuktikannya dengan dana sebanyak RM500,000 yang beliau cari sendiri dan pengorbanan yang dilakukan, dan semoga beliau harapkan agar ini dapat memberi inspirasi kepada semua rakyat Malaysia. Ya, insya-Allah. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Rozaimi Muhammad Said, merupakan pengurus Zero to 8,000. Terima kasih diucapkan dan sama-sama kita mendoakan kejayaan buat Hafiz, insya-Allah, untuk terus memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Dan seterusnya kita akan beralih ke lintas langsung Majlis Pelancaran Rumah Mampu milik Johor yang akan berkongsi berkenaan dengan perkara tersebut adalah Haji Anas Muhammad Noor, dan antara yang lain juga kalau berbalik kepada Muhammad Hafiz tadi, itu merupakan antara usaha yang cukup besar yang dilakukan oleh beliau sendiri. Antara pengorbanan yang terpaksa beliau lakukan adalah untuk menjual rumah dan juga menjual postcard, menjual merchandise, topi, sweater sebagainya untuk mengumpul dana bagi memastikan beliau mencapai impian tersebut dan juga sekaligus dapat mengharumkan nama Malaysia. Baik, seterusnya kita beralih kembali kepada lintas langsung Majlis Pelancaran Rumah Mampu milik Johor bersama dengan rakan pelapor kita iaitu Haji Anas Muhammad Noor. Silakan.
Baik, terima kasih Raja Sofia. Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti dimaklumkan, saya berada di Angsana Mall Johor Bahru. Pagi ini saya nak bawakan perkongsian mengenai program yang sedang pun berlangsung Expo Hartanah Johor 2023 yang telah pun bermula sejak semalam dan hari ini masih lagi berlangsung sehingga Ahad nanti. Pelbagai pameran perumahan khususnya akan dipamerkan sepanjang program berjalan, dan untuk berkongsi lebih lanjut mengenai Expo Hartanah Johor ni, pastinya orang yang tahu banyak tentang perumahan di Johor iaitu Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur. Selamat pagi Datuk. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Salam maju Johor. Wah, salam maju Johor. Datuk, kita terus saja nak tahu pasal Expo ni yang dah bermula semalam. Apa yang menarik? Objektifnya pula apa ni? Alhamdulillah, ni julun-julun kalinya Expo Hartanah Johor atau dipanggil JPEG 2023 diadakan. Antara yang terbesar di Johor, melibatkan lebih kurang 70 pempamer, dan daripada 70 tu ada 47 adalah pemaju perumahan. Alhamdulillah, semalam Yang Amat Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi telah merasmikan Expo Hartanah Johor inilah. Semalam kalau tak silap saya ada dengar Datuk ada cakap pasal 30,000 unit rumah mampu milik tu. Jadi antara yang dipamerkan tu termasuk 30,000 unit ni ke ataupun semua rumah-rumah mewah aja untuk pameran ni? Betul. Bila sebut Expo Hartanah ni, biasa rakyat kita beranggapan ini ada Expo untuk orang kaya-kaya saja, untuk M40, T20 ya. Tapi Expo di Johor kali ini kita melibatkan rumah mampu milik Johor yang harga serendah RM50,000, RM100,000 dan RM150,000. Dan hari ini saja kita akan lancarkan lebih kurang 800 unit rumah mampu milik yang harganya di bawah RM150,000. Ini semuanya ada di dalam Johor Bahru saja ke ataupun ada daerah-daerah lain? Okey, kita hari ini kita melibatkan lebih kurang 5 daerah. Johor Bahru, Kota Tinggi, Air Hitam, Batu Pahat dan Kulai. Jadi Datuk sebut tadi 47 pemaju, semuanya lokal ataupun ada pemaju luar ataupun pembeli ni pula macam mana? Golongannya golongan B40 saja ke M40 saja ataupun orang luar pun boleh? Expo kali ini dia ada 4 kategori rumah lah. Pertama, rumah mampu milik. Bila sebut rumah mampu milik ni harga dia RM150,000 dan ke bawah. Lepas tu untuk golongan Hartanah Bumi Putra. Hartanah Bumi Putra yang dapat diskaun 15% itu lebih kurang ada 15,000 unit untuk ditawarkan. Dan untuk pasaran bebas lebih kurang 10,000 unit. Dan kali ini ada tawaran untuk foreigner. Foreigner harga 1 juta dan ke atas, lebih kurang 3,000 unit, nilai je 300 juta. Jadi Expo Hartanah Johor kali ini atau JPEG dia terbuka untuk semua dan berbagai golongan. Daripada golongan B40 ke bawah sehinggalah T20. Okey Datuk, cukup kita cerita pasal Expo ni, pasal pameran perumahan. Kita nak tanya aktiviti lain sebenarnya. Apa yang menarik untuk pengunjung kalau datang ke Expo ni? Okay. Expo kali ini adalah Expo yang membentuk ekosistem yang lengkap untuk satu-satu perumahan. Kalau hari ini pembeli nak beli rumah, kita ada bank. Jadi kita ada 4 bank kat sini, boleh bagi khidmat nasihat berapa loan yang boleh dilepaskan. Untuk kaki tangan awam, kita pun ada penasihat. Maksudnya dia boleh dapat konsultasi untuk bagi nasihat jenis rumah, loan macam mana. Dan untuk pihak swasta pun kita ada bagi konsultan untuk bagi nasihat. Maknanya untuk Expo kali ini ekosistem, kalau siapa-siapa nak beli rumah dia hampir lengkap. Bank negara, LHDN semua ada kat sini. Jadi ini adalah satu-satu program yang bersifat semua golongan. Semua golongan. Baik Datuk, terima kasih. Semoga Expo yang pertama kali diadakan ni oleh Kerajaan Negeri berjalan dengan lancar ya Datuk. Jadi itu dia untuk bangsa Johor khususnya yang berada berdekatan di sekitar Johor Bahru lah. Kita nak panggil sepanjang 4 hari ini, datanglah ke sini. Inilah peluang anda untuk cari kediaman di negeri Johor. Jangan lepaskan peluang anda. Pelbagai pameran dan juga khidmat nasihat juga ditawarkan sepanjang Expo ini berjalan. Jadi sekian dulu dari Angsana Mall Johor Bahru. Kembali ke studio bersama dengan Raja Sofia. Silakan. Ya, terima kasih Haji Anas. Itu dia serendah RM50,000 sehingga RM150,000 untuk rumah mampu milik. Sangat berbaloi. Jadi bagi anda yang mungkin masih mencari kediaman sesuai, boleh terus ke lokasi berkenaan untuk mencari rumah-rumah yang orang kata dalam lingkungan bajet kita lah, insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita akan beralih ke lintas langsung Map Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket, Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan dan juga Labuan berkuat kuasa sehingga 3 Ogos nanti. Dengan ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 3.5 meter, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bubuk kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hujan kini hanya diperhatikan berlaku di pesisiran negeri Melaka dan juga daerah Muar di negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Namun demikian, menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga negeri-negeri pantai timur semenanjung menjelang waktu malam. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak juga tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Namun demikian, menjelang petang nanti, hujan di 1-2 tempat dijangka berpotensi berlaku melibatkan bahagian Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah serta lebih tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Bahang pilihan raya mula terasa. 6 buah kerajaan negeri membubarkan DUN, memberi peluang kepada rakyat bagi membuat pilihan. Kami akan berlintas langsung di lokasi, selain temu ramah bersama tetamu di studio, juga secara dalam talian. Ikuti hari penamaan calon pada Sabtu 29 Julai 2023. Bersiaran langsung selama 5 jam bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh ikuti perkembangan semasa PRU DUN ke-15 menerusi saluran TV1, berita RTM, MyTV dan aplikasi RTM Click.
Ya, kembali bersama kami di studio dan seperti yang dijanjikan pagi tadi kita akan memperhalusi ekonomi madani memperkasa rakyat. Majlis peluncurannya semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di mana 7 penanda aras dikenal pasti dan pelbagai inisiatif juga telah diseragamkan bagi membantu meningkatkan kapasiti ekonomi tempatan untuk menjana pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan juga bersama dengan kita untuk pagi ini, saya kenalkan itu Tuan Suhaimi Ilyas merupakan Group Chief Economist. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami kembali. Ini round 2 kita. Kan, semalam dah bertemu kan? Ya. Okey. Dan Tuan juga merupakan daripada Maybank Investment Bank Berhad. Betul? Ya. Okey, baik. Dan sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan rintitan daripada semalam iaitu berkenaan dengan memperkasa ekonomi madani itu sendiri dan banyak sebenarnya inisiatif yang telah pun diberikan khususnya untuk membantu rakyat Malaysia sendiri. Kalau kita tengok mungkin dari segi inisiatif yang diberikan adalah untuk membasmi kemiskinan sendiri, itu antara yang turut diperkatakan dalam ucap tama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan. Kalau kita tengok balik ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, mukadimahnya cabaran ekonomi dari segi struktur apa yang berlaku sejak daripada 1998 sebenarnya. Menarik lah kita lihat daripada konteks yang sedemikian. Yang lebih penting lagi, cabaran-cabaran ekonomi itu menjurus dan membawa kepada isu-isu semasa yang dihadapi oleh rakyat. Sebagai contohnya kos sara hidup dan situasi pendapatan yang tak begitu seimbang dengan isu keadaan kos sara hidup. Kemudian isu seperti kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang sangat rendah, jauh rendah berbanding dengan kadar penyertaan tenaga buruh bagi kaum lelaki. Di samping itu juga memang ada pengakuan yang jujur oleh kerajaan sendiri yang selama ni ada isu-isu seperti proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang, tak inklusif, tidak saksama. Jadi ekonomi madani ini memang merupakan satu wadah untuk membolehkan kerajaan menangani isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kerana itu kalau kita lihat antara sasaran yang ditetapkan ataupun misi yang government ataupun kerajaan telah kongsi bersama adalah untuk menaik taraf kualiti dan standard kehidupan rakyat dalam bentuk antaranya menjana peluang pekerjaan yang lebih baik kepada rakyat dalam konteks pekerjaan yang berkualiti, yang memberi ataupun membawa kepada pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh kaum wanita dengan bantuan-bantuan dan insentif-insentif tertentu, dan juga orang kata memastikan yang sokongan-sokongan dasar yang lain seperti penambahbaikan dalam sistem pendidikan, sistem latihan yang sedia ada turut diberikan untuk membolehkan rakyat mendapat manfaat daripada sasaran untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi untuk tempoh 10 tahun akan datang dan membawa kita kepada taraf sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi yang memang kita lama tunggulah dan dambakan sampai hari ini. Ya, juga diterangkan tentang perangkap ataupun keadaan kita di mana kos rendah membawa kepada gaji rendah, keuntungan yang rendah, dan disebabkan oleh itu kita tidak mampu bergerak ke arah negara berpendapatan tinggi. Namun dalam pada itu saya tertarik kepada menoktahkan kemiskinan tegar dalam tahun ini juga. Makna tahun ini berbaki beberapa bulan sahaja lagi. Dan dikenal pasti 138,000 isi rumah berada di bawah paras kemiskinan tegar. Dan juga kita ada 400,000 isi rumah secara keseluruhan berada dalam keadaan miskin. Jadi adakah kita mampu untuk menaikkan taraf terutama sekali 138 isi rumah ini yang berada di bawah paras kemiskinan untuk membasmi kemiskinan tegar sama sekali dalam tahun 2023? Saya kira membasmi kemiskinan tegar ni boleh dilihat ataupun dilihat oleh kerajaan sebagai satu jihad. Kerana
kita dah pun berada di dekad ketiga abad ke-21. Darawista ke-21. Jadi agak membimbangkan yang kita masih ada lagi golongan segelintir rakyat yang masih berada dalam keadaan kemiskinan tegar. Bagi saya, ia boleh dilakukan, ia boleh dilaksanakan kerana jumlah yang terbabit ni memang kita akuilah dari segi statistiknya kecil berbanding dengan 33 juta rakyat Malaysia. Dan di bawah pimpinan yang berhormat Tuan Rafizi Ramli, Kementerian Ekonomi telah pun melancarkan program yang very spesifik, yang khusus untuk golongan ini, untuk menambahkan pendapatan mereka. Jadi ini boleh kita gambarkan sebagai satu situasi di mana kita bukan bagi ikan kepada mereka. Kita bagi mereka jala, pukat, bot, kail untuk menangkap ikan. Jadi itu lebih baiklah. Kita lebih orang kata sustainable dalam tempoh jangka panjang. Baik, dan bila kita cakap tentang pertumbuhan ekonomi sekarang ini mencatatkan 4 ke 5% lah. Jadi sekiranya kita ingin meningkatkan perkara tersebut, pertumbuhan ekonomi, perlunya ada pelaburan asing lah. Dan bagaimana untuk kita untuk menambahkan keyakinan kepada pihak pelabur luar asing agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, Tuan? Yalah, pelaburan memang penting kerana pelaburan akan menjana pendapatan, menjana peluang pekerjaan dan seterusnya menjana pendapatan dan membolehkan pendapatan itu digunakan untuk perbelanjaan. Jadi itu kutaran positif yang kita nak lihat dan capai melalui usaha-usaha untuk meningkatkan pelaburan di Malaysia. Dan kita juga perlu faham yang pelaburan, bila kita cakap tentang pelaburan ini bukan sekadar pelaburan asing langsung FDI semata-mata. Kerana ekonomi juga ada pelaburan dalam negeri ataupun dipanggil Domestic Direct Investment, DDI. Jadi dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun beliau ada mengatakan meningkatkan DDI itu juga KPI. Bukan hanya sekadar tumpuan yang besar diberikan kepada FDI. Yang lebih penting lagi apabila FDI itu masuk ke Malaysia, ia je boleh memanfaatkan industri tempatan. Jadi itu cara untuk kita menaikkan FDI dan DDI secara seimbang dan bersama-sama. Jadi saya kira sudah tentulah akan ada pengumuman dasar dari segi insentif untuk menggalakkan pelaburan, kerana sejurus selepas peluncuran ekonomi madani semalam, sebelah petang tu kita ada pengumuman orang kata fasa pertama National Energy Transition Roadmap ataupun Pelan Hala 7 perubahan ataupun transisi tenaga. Ia juga melibatkan insentif untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor tenaga boleh baharu ini ataupun renewable energy yang merupakan industri masa hadapan. Semua pihak perlu memainkan peranan, termasuk kerajaan, dalam memberikan insentif, mengurangkan segala bentuk kekangan untuk menggalakkan pelaburan daripada sektor pelaburan asing dan juga pelaburan tempatan dan seterusnya menjana pekerjaan. Kerana apa yang dimaklumkan oleh YB Tuan Rafizi ialah untuk permulaan kita umumkan 10 projek bernilai 25 bilion ringgit yang boleh menjana 23,000 peluang pekerjaan. Jadi kita nampak dari situ logiknya bila kita rangsangkan pelaburan dan impaknya kepada ekonomi. InsyaAllah kalau kita berjaya melakukan bukan hanya dalam sektor RE tapi sektor-sektor yang lain, kita boleh sebenarnya melihat impak kepada ekonomi dalam bentuk kadar pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri juga sebenarnya mahu melihat kadar pertumbuhan kita mungkin menganjak ke peringkat yang lebih tinggi sekitar 5.5 hingga 6% berbanding dengan apa yang kita boleh capai sekarang ini sekitar 4 ke 5% kalau kita business as usual. Hilangnya daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa juga menjadi antara cabaran yang dikenal pasti oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Hilangnya daya saing ini secara langsung berkadaran dengan jatuhnya persepsi kita di Persatuan Antarabangsa. TPI mengeluarkan senarai Corruption Perception Index
dan kita jatuh sehingga tangga ke-61 daripada tangga ke-28 pada tahun 1998. 2022 kita di tangga 61. Apakah antara langkah-langkah yang diperkenalkan dalam memperkasa good governance untuk membantu Malaysia sebenarnya berdiri lebih teguh di mata dunia sebagai negara yang betul-betul bebas rasuah dan bebas unsur-unsur yang menghalang perniagaan secara jujur? Mungkin ada baiknya saya bagi sedikit penjelasan lah kenapa ataupun apa kaitan rasuah dengan hilangnya daya saing ekonomi kita. Secara mudahnya, benda-benda macam ni meningkatkan cost of doing business, kos melakukan perniagaan, sama ada kita mahu akui ataupun tidak. Itu hakikatnya. Jadi kalau kita boleh tangani isu ni, ia akan boleh membawa kepada penurunan dalam cost of doing business dan juga kos kepada rakyat. Sebab rakyat ultimately akan bayar kos tu, tanggung kos tu. Jadi bukan hanya daya saing yang boleh diperbaiki melalui usaha-usaha untuk menangani isu rasuah ni, tapi rakyat juga akan mendapat manfaat. Jadi ini again merupakan message utama ekonomi madani memperkasakan rakyat. Apa-apa kita buat pun mesti berbalik ataupun memanfaatkan rakyat. Jadi rakyat mesti nampak, lihat, rasa benda tu. Kalau tidak, susah nak dapat buy-in, orang kata, daripada rakyat dan pelbagai pihak. Jadi usaha untuk memerangi rasuah perlu diteruskan, perlu ditingkatkan. Dan bagi saya juga, semua pihak perlulah mengambil pendirian bahawa mereka mesti ada satu sikap, perubahan sikap, mindset, minda dari segi menganggap rasuah ini sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali, tidak boleh ditolerate sama sekali. Jadi itu juga merupakan satu titik permulaan lah untuk kerajaan mencapai hasratnya untuk memperbaiki taraf ataupun ranking kita dalam indeks persepsi rasuah yang memang malangnya telah jatuh dengan teruk lah sejak beberapa dekad yang lalu. Dan sememangnya kita ingin berdiri kembali sebagai beacon of light yang disebutkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra ketika ucapannya dalam mengisytiharkan kemerdekaan. Ucapan itu juga digunakan dalam risalah ekonomi madani semalam. Jadi mungkin peringatan terakhir kepada seluruh warga negara supaya menyambut inisiatif-inisiatif ini yang akan diperkenalkan. Kerana tanpa buy-in daripada stakeholder utama rakyat, semua ini tidak bermakna. Ya, betul. Kalau kita lihat bahagian terakhir amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pun, beliau menekankan apa yang dinamakan sebagai all of Malaysian approach. Pendekatan seluruh negara dalam mencapai hasrat, sasaran, misi, visi ekonomi madani ini. Jadi bagi saya memang sewajarnya lah kita mendukung cita-cita ini. Jadi pada masa yang sama juga saya sebagai penganalisa ekonomi sangat-sangat mengharapkanlah kerajaan akan terus orang kata meningkatkan usaha untuk memberi lebih perincian terhadap apa yang diumumkan semalam. Semua banyak benda yang diumumkan, banyak sasaran yang ditetapkan. Jadi orang kata the devil is in the details. Jadi kita perlu melihat perincian itu. Alhamdulillah semalam petang kita dah nampak permulaannya. Jadi saya percaya untuk pastinya antara sekarang sampai hujung tahun ini akan banyak orang kata pengumuman-pengumuman berbentuk dasar, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan. Harapan kami semoga ia kreatif seumpama menyewakan bumbung untuk solar panel. Saya rasa itu adalah suatu langkah yang cukup inovatif dan itu baru satu kementerian. Kita nantikan semua kementerian lain yang terlibat sama sebagai stakeholder utama dalam ekonomi madani memperkasa rakyat. Terima kasih Encik Suhaimi kerana sekali lagi bersama kami dalam memberi perincian dan menerangkan sedikit tentang konsep-konsep ekonomi madani memperkasa rakyat. Ya, baik, dan seterusnya kita akan beralih ke cerita Pagi Labuan, iaitu akan berkongsi berkenaan dengan membeli sambil berinfak dengan Mawib bersama dengan rakan pelapor kita iaitu Rohaniah Ramli. Silakan. Okey.
Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita pagi daripada wilayah Persekutuan Labuan hari ini. Saya kini berada di Taman Ganggarak Permai sempena dengan perasmian Mawib Dagang Sdn Bhd iaitu Mawib Mat. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan tetamu saya Tuan Haji Zainal Abidin Zakaria selaku pengerusi Mawib Dagang Sdn Bhd. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, kita terus saja kongsikan berkenaan dengan apakah yang berlangsung pada hari ini. Ya, terima kasih pada RTM. Pertama-tama sekali, hari ini ialah hari perasmian satu kedai baru bagi Mawib Dagang Sdn Bhd di Ganggarak Permai di wilayah Persekutuan Labuan. Mawib ni ialah Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Kita mempunyai satu syarikat yang mempunyai iaitu anak syarikat Mawib Dagang Sdn Bhd yang dimiliki 100% oleh Mawib iaitu Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Matlamat kita sebenarnya menjaga 3 wilayah iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Dan hari ini ialah matlamat kita untuk buka di Labuan pula. Jadi maknanya di Labuan ini ialah satu tempat untuk kita buka koridor yang baru di sebelah timur Malaysia. Jadi kita boleh untuk kita menguasai pasaran perniagaan orang-orang di Labuan sini, insya-Allah. Macam tadi saya tengok ada bila dikatakan membeli sambil berinfak. Mungkin boleh Tuan Haji kongsikan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan membeli sambil berinfak? Ya, boleh. Mawib ni ialah satu badan yang besar yang kita memang di bawahnya salah satu ialah collect zakat. Maknanya di bawah PPZ ataupun Pusat Pengurutan Zakat, kita mempunyai satu badan yang collect zakat. Jadi Mawib Dagang ni ialah salah satu daripada anak syarikat yang buat perniagaan. Tetapi kita bukan berniaga secara direct gitu. Kita juga membantu asnaf. Maknanya bila orang beli di kedai kita, maka kita bantu asnaf, di samping itu orang berinfak. Sebab kemudiannya bila duit ni semua kita berniaga, insya-Allah satu hari nanti duit ni akan bayar zakat balik. Jadi maknanya dan kita infak, maknanya orang asnaf ni akan dapat pulangan daripada apa yang kita berniaga ni. Mawib dia akan bantu balik kepada masyarakat. Jadi maknanya dia pusing dalam ekosistem gitu. Jadi itulah yang kata membeli secara berinfak tu, insya-Allah. Okay, mungkin soalan terakhir, apakah harapan Tuan Haji dengan pembukaan Mawib Mat di Labuan ini? Harapan kami Mawib Dagang ialah untuk kita membina satu jaringan perniagaan dengan usahawan-usahawan di Labuan ini. Beri mereka peluang untuk menikmati satu rangkaian perniagaan yang baru yang di mana kita dapat mengadakan rakan-rakan strategik yang baru di daerah Labuan. Mereka boleh dapat juga pasarkan barang-barang mereka melalui Mawib. Usahawan-usahawan kecil, usahawan sederhana yang mungkin ada barangan nak pasarkan tak tahu mana nak letak. Maka mungkin mereka dapat letakkan barangan mereka, mempromosikan barangan mereka. Harapan saya supaya kita dapat niaga ini bukan sekadar berniaga, tapi juga membantu asnaf dan juga usahawan-usahawan yang ada di Labuan ini, insya-Allah. Baik, itu dia satu perkongsian yang menarik sebenarnya dengan penubuhan Mawib Mat ini. Kita bukan warga Labuan bukan sahaja membeli tetapi juga berinfak. Jadi saya kira sekian dahulu perkongsian cerita pagi daripada wilayah Persekutuan Labuan. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas kita. Ya, lama tak bertemu. Baru pindah ke Labuan. Ya, okey. Baik, dan seterusnya kita nak berkongsi pada anda iaitu berkenaan dengan Normi Kembali. Tapi sebelum itu kita ada intro ataupun teaser yang ingin dikongsikan kepada anda. Silakan. Apa? Kahwin? Normi nak kahwin lah. Saya memang suka yang tak lawa, makcik. Alu suka ke abang? Tak minta maaf. Nomi? Nomi Kembol? Ya, bukan kembali. Okey, kalau tadi kita tengok macam agak berbeza lah kan, rupa paras kan. Tapi ini dia, tengok cantik je pergi datang ke studio. Ni rambut kerinting ni. Ya, rambut straight.
Okey, dan kita bersama dengan barisan orang kata orang kuat lah. Di sebelah saya kenalkan iaitu Along Kamaluddin selaku pengarah dan juga Normi kita iaitu Hanisa Hani selaku pelakon dan juga di hujung sana ayahnya iaitu Zahrin Aris selaku pelakon lah, memegang watak sebagai ayah kepada Normi. Okey, jadi sebagai permulaannya lah mungkin pengarah kita boleh mulakan dengan pengarah dulu. Along mungkin boleh kongsikan difahamkan malam ini akan ditayangkan. Malam ni pukul 9 di TV OK. Siaran dia Isnin hingga ke Jumaat. Selasa. Jadi Nomi Kembol. Apakah maksud perkataan kembol tu? Dia sebenarnya satu ejekan Nomi Kembol. Apabila dia dah bertukar nanti dia akan jadi Nomi Campbell sebenarnya. Okey, agak Naomi Campbell agak blow up lah. Dia sebenarnya dia diejek dalam office tu dia dah tak lawa tu dia kata paras rupa macam Naomi Campbell. Naomi Campbell tapi dia orang ejek dia Nomi Kembol. Okey. Dia dah bertukar tu yang macam wah Naomi Campbell. Kan. Itu yang memula rambut macam nak ikat tak ikat je kan. Okey, jadi memegang watak ini kan kalau kita tengok macam kelakar juga kan dia ada macam-macam elemen yang disampaikan. Jadi watak ni bagaimana? Mungkin boleh kongsikan Normi. Watak kalau overall tengok cerita tu memang nampak macam dia satu cerita yang kelakar. Tapi saya bukan orang yang kelakar. Watak Naomi pun bukan kelakar. Tapi disebabkan kejadian-kejadian orang sekeliling dia. Lepas tu dia ni macam mana? Very cheeky, clumsy. So dia macam menggelabah pun ada. So tu yang menampakkan dia jadi macam kelakar. Tapi sebenarnya dia tak kelakar pun. Jadi sebagai ayah kepada Nomi, apakah watak anda sebagai seorang yang menyokong ke, seorang yang sentiasa memberi galakan ke ataupun sebaliknya? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah jemput anak saya kat Sopan. Itu karakter Pak Nawi. Dia sebenarnya Pak Nawi ini saya ada dua orang anak perempuan. Satu yang sulung Nuri dan satu lagi yang keduanya adalah Nomi. Dua-dua mempunyai karakter yang berbeza, kehendak yang berbeza dan cita-cita yang berbeza. So jadi dalam masa yang sama saya juga ada seorang isteri usahawan wanita yang jual kosmetik dan sebagainya. Dan boleh tahan mak dia orang ni garang juga lah. So, jadi sebagai seorang bapa ni kita sentiasalah nak balance kan pada mak yang agak garang dengan nak menyokong anak-anak ni dua-dua ni nak sampaikan cita-cita. Tapi the best one still Nomi Kembal. Of course. Anak saya kalau ni anak kesayangan. Dia jealous seorang lagi Nuri. Okey. Dan juga mungkin boleh kongsikan jugalah Along di manakah lokasi penggambarannya, ambil masa berapa lama? Penggambarannya kita lakukan di Sekinchan, di kampung Sekinchan. Dan penggambaran dia ambil masa dekat 2 bulan. 20 episod. 20 episod 2 bulan. Jadi sepanjang memegang watak Nomi ni kami juga difahamkan Nomi ni seorang yang baru graduate tapi tak ada job. Jadi adakah do you have any real world experience macam tu? Ada. Yes, Nomi memang dia paling bijak lah dalam family senang cerita. Tapi dia mempunyai satu cita-cita yang tinggi. Tapi untuk mencapai cita-cita tu dia ada banyak sangat halangan. Contoh Nomi ni dia tak pandai bergaya. Budak kampung. So dia tak pandai bergaya, tak pandai berhias. Lain daripada kakak dia. Kakak dia sangatlah menjaga pakaian, baju semua. So Nomi ni dia lebih pada nak mencapai cita-cita. Dia bukan fikir nak melawak. Dia nak capai cita-cita. Tapi dia macam terlupa dah. Kadang-kadang kita kena jadi macam presentable bila kita nak bekerja dalam bidang pekerjaan. So dia terlupa part tu. And dia tak reti pun. So bila dia daripada kampung, dia pindah ke Kuala Lumpur, dia dari situ dia kena ejek dengan office mate, dengan cinta-cinta dia semua. Selama-lama dia usahalah sedikit demi sedikit. Tapi dalam usaha dia tu yang kelakarnya. Kadang-kadang make up dia terover sangat-sangat lah. Eyeliner sampai ke kening lah. It's a very funny story lah. Daring kan? Okey. Jadi adakah ini pertama kali bekerjasama bersama? Saya pertama kali. Okey. So macam mana? Macam mana chemistry-nya?
chemistry pada peringkat mula tu kita agak macam segan-segan sikit lah. Tapi apabila saya telah mengkaji dan berumur rapat dengan Nomi sendiri, start daripada tu kita dapat rasa lah satu kaitan kan, hubungan rapat bapa dengan anak tu. Dan pada masa tu pun saya menjauhi watak tu. Dan kita dapat rasa lah yang benda tu kita rapat sebagai anak dengan seorang bapa kan. Sampai ke hari ni saya panggil dia Abah. Sampai ke hari ni dia panggil saya Nomi. Melekat lah. Melekat panggilannya. Melekat lah. Jadi apakah mesej yang cuba disampaikan melalui perkisahan Nomi Campbell ni? Kita jangan judge a book by its cover lah. Itulah sebenarnya. Kalau bahasa Melayu saya kita jangan menilai seorang dengan paras rupa dia lah. Luarannya lah. Luaran dia lah, macam tu. Dan pemilihan artis-artis ni juga kan bagaimana? Okey, pemilihan artis-artis ni kita kena, sebenarnya susah nak cari Nomi Campbell ni. So saya macam saya dengan producer cakap, kita try Hanisha because dia tinggi lampai, kulit dia agak ni. So saya rasa dia yang sesuai. Jadi kita cubalah. Tapi cabaran saya yang paling sukar sekali adalah apabila saya dapat pelakon-pelakon yang bukan pelakon komedi. Dan saya terpaksa untuk jadikan cerita ni untuk gelak ketawa orang. So macam mana? Itu yang paling susah sekali lah, sebab pelakon saya semua bukan pelakon komedi. Semua serius. Itu cabaran saya yang paling susah sekali. Wow, berat tanggungjawab pengarah tu. Macam mana bila dapat skrip tu, macam mana nak menghidupkan skrip tu seolah-olah komedi, Hanisha? Dia macam memang kena step up from my comfort zone. Sebab nasib baik, macam saya cakap tadi, orang keliling saya tu, dia orang yang macam menceriakan, menghidupkan lagi watak kelakar tu. Dia macam saling membantulah kesenangan cerita. Jadi Encik Zarin pula macam mana? Ni kali pertama berkomedi? Kali pertama, saya sebenarnya sebelum ni tak pernah berlakon komedi pun. So ini kali pertama. Dan terima kasih jugalah diberi peluang oleh penerbit Syahira Benedi dengan Along Kamarudin lah. So jadi bila saya baca skrip tu, saya kata, betul ke ni saya nak buat komedi ni kan? Tapi bila kita dah ada satu team yang kita boleh berinteraksi dan kita boleh buat kajian awal, latihan awal, dan ada direction daripada director yang macam mana yang dia nak, alhamdulillah lah kita boleh deliver lah. Betul. Kalau tidak, komedi is not the easy things lah. Betul. So jadi nak jadikan komedi kadang-kadang orang kata tak kelakar pun kan. Jadi krik-krik Tapi kebetulan kita ada satu skrip yang bagus dengan director yang bagus, alhamdulillah. Benda terjadi. Mestinya kan. Tim produksi kena kuat lah. Nomi, jemput para penonton kita untuk menyaksikan Nomi Campbell. Okey, jangan lupa saksikan Nomi Campbell. Selasa hingga Jumaat 9 malam di TV OK. Ini satu cerita yang sangat-sangat menarik yang korang patut tengok sebab dia sangatlah don't judge a book by its cover. Alright. Kita bersama Nomi Campbell di TV OK. Ya, okey. Dan terima kasih kita ucapkan kepada kesemuanya. Dan seterusnya kita nak ke cerita Pagi Terengganu berkenaan dengan program Sentuhan Kasih Desa Terengganu bersama dengan rakan pelapor Hazwan Azman. Silakan. Baik, terima kasih Terence dan Raja Sofia. Program Sentuhan Kasih Desa kini bertandang ke Negeri Terengganu Darul Iman. Program anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ini telah menyantuni 5 negeri iaitu Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Kelantan yang mendapat sambutan luar biasa daripada orang ramai. Program Sentuhan Kasih Desa Terengganu ini juga tidak kurang hebatnya apabila pelbagai program telah dijalankan bermula sejak semalam. Dan hari ini juga akan berlangsung satu program Himpunan Lestari Generasi Unggul yang memfokuskan kepada golongan belia. Dan bagi membincangkan lagi mengenai program ini, seketika bersama saya adalah Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu iaitu Encik Anas Azizul Muhammad. Mungkin Cik Anas boleh kongsikan mengenai penganjuran program Himpunan Lestari Generasi Unggul ini. Pertamanya, terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput Majlis Belia hadir untuk pada program pagi ini. Program Himpunan Lestari Generasi Unggul ini merupakan
satu program yang menghimpunkan belia-belia dan juga belia wanis di seluruh negeri Terengganu. Atas asasnya untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan juga mengembangkan peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan pada mereka yang terlibat dalam program hari inilah. Okey, Jana, mungkin boleh kongsikan mengenai fokus penubuhan Persatuan Gabungan Generasi Wilayah Ketengah. Ya, untuk makluman, kita di pihak Majlis Belia Negeri Terengganu bersama dengan pihak Ketengah telah berbincang untuk menumbuhkan satu persatuan yang dipanggil Persatuan Gabungan Generasi Wilayah Ketengah bagi membantu dan serta membimbing persatuan-persatuan belia yang berada di wilayah Ketengah. Usaha ini adalah untuk bertujuan bagi memastikan belia-belia di wilayah Ketengah ini bergerak dengan baik dan juga produktif. Apa platform dan sektor yang dapat membantu belia untuk menjana ekonomi? Kita melihat di sektor yang lebih memberi keuntungan kepada belia ialah sektor pelancongan dan juga pertanian. Dua sektor ini bagi kami dilihat mampu memberi satu keperluan kepada belia-belia di negeri Terengganu lah. Dua sektor ini mampu menjana kekuatan kepada belia-belia akar umbi. Mungkin ada harapan kepada golongan belia untuk sama-sama untuk serta pada program himpunan Belia Lestari bersama dengan timbalan Perdana Menteri hari ini. Ya, saya menjemput semua belia dan juga belia beranis di sekitar wilayah Ketengah ini untuk hadir ke himpunan Lestari Generasi Unggul Terengganu kerana ia junjung kali diadakan di Ketengah ini. Baik, terima kasih Encik Anas di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan sempena penganjuran program Sentuhan Kasih Desa Terengganu kembali bersama Raja Sofia. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor iaitu Hazwan Azman atas perincian tersebut. Dan seterusnya kita nak ke segmen seterusnya iaitu Satu Rumah Satu Jaslin bersama dengan saya kenalkan iaitu Puan Nur Syafinas Rashid merupakan pengurus pemasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sufi. Ya, apa khabar Puan? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan kecil lagi? Cik lagi. Oh, cik lagi. Okey. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada para penonton lama dah sebenarnya tak berjumpa dengan Jaslin Oil ni. Betul, setahun dah. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah antara kelebihan Jaslin Oil. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat penonton setia Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Okey, Jaslin Oil, satu rumah satu Jaslin. Saya yakin dan percaya ramai antara penonton setia Selamat Pagi Malaysia hari ini merupakan pengguna setia juga produk kami Jaslin Oil. Sebabnya produk kami ni Sufi dah lebih 10 tahun dalam pasaran. Alhamdulillah atas sokongan anda semua. Tapi mungkin ada yang baru dengar Jaslin Oil tu apa. Jaslin Oil ni merupakan produk yang mengandungi bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan sunnah seperti habatus sauda, minyak bunga matahari, minyak zaitun dan herba-herba terpilih. Produk kita ni tiada bahan kimia, jadi insya-Allah selamat dan berkhasiat digunakan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Itu dia. Okey, Jaslin Oil ni siapa yang boleh gunakan Sufi? Jaslin Oil boleh digunakan oleh setiap lapisan umur, tak kira bayi, kanak-kanak, dewasa, remaja, orang tua, ibu mengandung, semua boleh pakai. Sebab kita memang tak ada bahan kimia, insya-Allah selamat digunakan dari hujung rambut hingga hujung kaki. Produk Jaslin Oil ni selain untuk melicinkan kulit, Jaslin Oil juga boleh digunakan untuk mereka yang ada masalah kulit sensitif, kulit yang kering sampai kadang-kadang merekah berdarah-darah tu, boleh ambil Jaslin Oil and sapu di tempat bermasalah, insya-Allah dia akan mengurangkan masalah tersebut. Yang mana ada kalah sabun ke kalah makan akan tumbuh biji-biji merah kan Sufi. Jadi dia akan mengurangkan dan melegakan alahan-alahan tersebut, insya-Allah. Untuk mereka yang ada bayi di rumah, selalunya dia akan menggunakan minyak merah ataupun minyak balm dalam dekat perut bayi ataupun belakang badan bayi untuk elakkan perut masuk angin kan. Jadi tak perlu lagi minyak tersebut, ambil minyak Jaslin Oil, sapu di perut, di kaki, di belakang badan, semua boleh sapu. Yang mana mak ayah selalu cakap lutut tak boleh bengkok, kaki tegang-tegang, urat tegang-tegang, pinggang tegang, bahu tegang, segala tegangnya tu boleh ambil Jaslin Oil ni, sapu di tempat bermasalah, insya-Allah dapat melegakan ketegangan ataupun ketidakselesaan tu. Okey, kalau boleh kita demo sikitlah kan, kita boleh. Para penonton kita kan macam mana tekstur dia kan. Okey. Sufi boleh picit. Okey, minyak kita ni jangan risau, dia tak mudah melekit. And then dia wangi je, dia tak bau macam minyak urut. Dia cepat menyerap.
Itu dia, dan bau dia pun sangat wangi ya. Ya betul. Tak adalah orang cakap, awak pakai minyak urut ke? Awak tak berapa sihat ke hari ni? Tak ada. Tak ada. Tak kantoi lah. Tak kantoi lah. So kita boleh sapu, dia akan cepat menyerap dan tidak melekit. Okey, dan selain daripada Jaslyn Oil sendiri yang boleh sapu di bahagian perut, di bahagian muka, di bahagian sendi kita yang sakit ni kan, kita ada satu lagi Vita Oil kan? Ya betul. Saya bawakan juga Vita Oil hari ini yang mengandungi minyak zaitun dalam Vita Oil, baik untuk rambut kita yang mana ada masalah kelemomo, rambut akar rambut tak kuat, yang mana rambut jarang-jarang tu boleh sapu di rambut anda sebelum tidur, esok mandi shampoo, insya-Allah dia akan menumbuhkan rambut anda dengan sihat. Macam kita ada juga testimoni kita daripada Sarawak, dia cakap setiap malam sebelum tidur dia akan sapu Vita Oil di rambut, dia bagi gambar baby hair dia ataupun anak rambut dia tumbuh dengan lebih cepat dan lebat. Baru-baru ni. Untuk Jaslyn Oil pula, saya ada testimoni orang Sabah, anak dia aksiden dah 3 bulan di hospital, kaki tak boleh bergerak. Jadi mak dia setiap bulan akan beli Jaslyn Oil and sapu seluruh badan, and alhamdulillah dia dah boleh rasa orang pegang kaki dia and dah boleh bergerak sikit-sikit. Doktor pun terkejut sebab efek dia tu lebih cepat daripada jangkaan doktor. Baik, dia dapat membantu. Jadi insya-Allah juga hari ini ada banyak promosi yang ditawarkan kepada para penonton kita. Betul, kita ada promosi. Itu sekarang ini di Kaca TV sekarang ini kita sedang pun paparkan berkenaan dengan video. Sekiranya inilah antara perkara-perkara yang mungkin berlaku harian kita kan, rutin harian. Dan juga Pak Cik ni sakit lutut pula cramp. Lutut jadi problem pula, penat mencangkulkan. Boleh ambil Jaslyn Oil, sapu di tempat yang bermasalah itu. InsyaAllah dapat mengurangkan dan melegakan masalah yang dihadapi ketika itu. Macam tadi pula, akak tu terkena minyak panas ketika memasak, melecur, dia sapukan Jaslyn Oil di tempat melecur tu, insya-Allah parut dia tu tak akan jadi hitam, dan dia tertutup dengan lebih cepat. Okey. Dan satu one thing yang bestnya, dia tak rasa panas kan? Dia bukan rasa panas, betul. Jadi sesuai untuk semua lapisan umur. Okey, dan hari ini juga kita ada tawarkan promosi lah untuk para penonton yang menonton untuk hari ini. Jadi promosinya, Cik. Okey, promosi kita hari ini, harga Jaslyn Oil kita ni bermula dengan harga rahmah serendah RM30 untuk 30 dan 20 ml, RM40 untuk 40 ml, RM50 untuk 50 ml dan Vita Oil RM50. Disebabkan hari ini payday, saya bagi diskaun 20% untuk belian RM50 ke atas dan saya belanja abang dan akak free postage. Jadi cepat-cepat dapatkan di nombor yang tertera ataupun mana-mana tokoh jamu atau ejen stokis yang berdekatan dengan anda untuk dapatkan promosi itu hari ini. Promosi itu berlangsung hari ini sahaja? Hari ini sahaja promosi itu berlangsung. Sempena Selamat Pagi Malaysia dan payday. Boleh terus hubungi nombor yang tertera di Kaca TV anda untuk mendapatkan harga promosi untuk hari ini sahaja. Tapi sebenarnya Jaslyn bukan ada Jaslyn Oil saja, ada banyak lagi rangkaian produk yang ada kan. Betul. Untuk Jaslyn sendiri. Betul. Jadi selain daripada Vita Oil, kita ada Jaslyn Oil. Apa lagi antara produk yang berada di bawah Jaslyn? Okey, kita ada juga lipstick, sabun, bedak sejuk, compact powder dan yang lain-lain lagi. Kita juga ada Jaslyn Travel and Tour. Jadi Jaslyn ni bukan minyak sahaja, tapi kekuatan kita dekat minyak. Satu minyak boleh guna pelbagai fungsi. Sebab tu slogan kita, satu rumah satu Jaslyn. Ya, satu rumah satu Jaslyn berebut juga ni saya rasa ni. Kena pakai yang besar macam tu. Satu kena standby dekat dapur, satu kena standby dekat bilik kan. Mana-mana boleh pakai. Ya, jadi boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk mendapatkan harga promosi untuk hari ini dan juga ia sesuai untuk digunakan oleh seisi keluarga. Okey, boleh dapatkan promosi hari ini sempena payday. Belian RM50 ke atas, saya bagi diskaun 20% dan free postage. Kita ada juga belian bundle 2 botol ke atas, saya bagi diskaun RM15 dan free postage. Jadi cepat-cepat hubungi nombor yang tertera ataupun Facebook kami ataupun IG kami ataupun mana-mana tokoh jamu ataupun ejen stokis yang berdekatan dengan anda untuk grab promosi hanya hari ini sahaja. Okey, kalau tadi Vita Oil tu kita kongsikan boleh pakai penggunaannya di bahagian rambut lah kan. Betul. Jadi untuk disarankan waktu bila sesuai untuk kita menggunakannya dan dalam seminggu tu berapa kali boleh gunakan? Kalau boleh untuk
respon ataupun kesan yang cepat, pakai setiap malam sebelum tidur untuk elakkan kadang-kadang orang tak selesa rambut berminyak semua kan. Jadi boleh pakai Vita Oil setiap malam sebelum tidur dan esok mandi shampoo, dia akan mengekalkan kelembapan rambut. Okey, maksudnya pakai di bahagian kulit kepala sahaja. Kulit kepala boleh, akar rambut boleh, hujung rambut pun boleh, mana-mana boleh. Itu dia. Sesuai. Okey, dan sesuai untuk digunakan untuk golongan dewasa sahaja ataupun bayi pun boleh. Okey, seperti Jasmine Oil, Vita Oil juga boleh digunakan oleh semua lapisan umur. Tak kiralah bayi ke, kanak-kanak ke, orang tua ke, boleh je pakai. Yang ada masalah rambut boleh pakai Vita Oil. Yang ada masalah-masalah kulit ke, masalah-masalah sendi ke, otot ke, boleh pakai Jasmine Oil. Maksudnya kalau anak-anak kita yang cukup bantal tu kan, orang kata kan, betul. Kurang rambut di bahagian belakang. Belakang je tak ada rambut, boleh sapu Vita Oil kita. InsyaAllah bantulah dia seiring lah. Seiring, balance. Okey. Dan juga untuk ini kita datangkan 2 saiz lah kan. Dan untuk Vita Oil 1 saiz saja. Okey, untuk Vita Oil kita ada 1 saiz. Untuk Jasmine Oil kita ada 4 saiz. 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml. Okey. Dan untuk promosi semua botol lah. Untuk promosi Jasmine Oil dan Vita Oil tak kira saiz, cuma belian minimum RM50 ke atas akan free postage dan diskaun 20%. Okey, boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk dapatkan harga promosi hari ini sempena bersiaran di Selamat Pagi Malaysia dan juga sempena PD. Okey. So, cepat-cepat dapatkan promosi kita pada hari ini, 20% untuk belian RM50 ke atas. Boleh hubungi mana-mana nombor yang tertera ataupun ejen stokis ataupun toko-toko jamu yang berdekatan dengan anda. Hari ini je promosi 20% dan free postage. Esok dan harga lain. Harga normal. Okey, jadi rugi ya hari ini sementara dapat gaji tu kan. Sementara dapat gaji tu. Bolehlah beli dengan harga yang diskaun ni kan. Boleh bagi kat makcik-makcik anak beranak. Beli combo set, bagi je dekat jiran-jiran ke keluarga yang ada masalah ni. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nur Syafinas Rashid merupakan pengurus pemasaran. Terima kasih banyak. Terima kasih Sufi. Okey, itu dia para penonton, jangan lupa boleh terus dapatkan promosi untuk hari ini dan kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Bahang pilihan raya mula terasa. 6 buah kerajaan negeri membubarkan DUN, memberi peluang kepada rakyat bagi membuat pilihan. Kami akan berlintas langsung di lokasi, selain temu ramah bersama tetamu di studio, juga secara dalam talian. Ikuti hari penamaan calon pada Sabtu 29 Julai 2023. Bersiaran langsung selama 5 jam bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh ikuti perkembangan semasa PRU DUN ke-15 menerusi saluran TV1, berita RTM, MyTV dan aplikasi RTM Click. Baik, dengan itu kita telah pun sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia untuk edisi Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Hari ini kita berbaju purple. Okey. Dan juga moga hari ini perkongsian hari ini dapat memberi manfaat buat anda semua insya-Allah, dan disempena dengan hari Jumaat ini jom kita lakukan amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kaum lelaki bersedia untuk solat Jumaat sebentar lagi insya-Allah. Dan juga jangan lupa kepada anda yang masih tercari-cari info berkaitan dengan ekonomi madani, banyak perincian yang akan diperhalusi oleh semua kementerian, di mana kita nantikan terkini pengumuman daripada Menteri Pengangkutan yang berhormat Anthony Loke yang akan membawakan perincian yang khusus untuk golongan muda bagi memperkasakan bagaimana anda menggunakan pengangkutan awam dan juga membawa penjimatan kepada kehidupan anda. Ya, dan juga sekali lagi kami ingin mengucapkan tahniah kepada Muhammad Hafiz yang telah pun berjaya menawan Gunung K2. Alhamdulillah. Wow. Bukan mudah ya, banyak cabaran yang perlu beliau lalui sehingga menjual rumah beliau sendiri untuk memastikan impian tercapai, dan moga terus memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia. Moga ramai lagi yang akan mengikut jejak langkah beliau. Ya, dan besok kita akan bawakan siaran khas kepada anda. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kami esok. Apakah yang menanti anda esok dalam edisi penamaan calon 29 Julai bersama dengan Ismail dan juga rakan-rakan setugas yang akan bawakan senarai calon-calon yang bertanding di semua kawasan DUN 6 buah negeri.
Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan daripada saya, Terence Das. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam Malaysia Madani daripada kami. Dan terima kasih kerana mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi. Assalamualaikum. Bye. Senyuman